Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini anak-anak kita akan sama-sama sambung di dalam mata pelajaran faraid, iaitu di dalam pelajaran yang kelima, bab pusaka musyarakah. Pusaka musyarakah. Baik, pertama sekali kita akan lihat dulu apakah yang dimaksudkan ataupun pengertian bagi pusaka musyarakah. Dari segi bahasa, pusaka musyarakah bermaksud berkongsi ataupun bersekutu. Berkongsi ataupun bersekutu. Kemudian daripada segi syarak pula, pusaka musyarakah bermaksud berkongsi bahagian furud di antara adik-beradik seibu sebapa dengan adik-beradik seibu sebapa. Berkongsi adik-beradik seibu dengan adik-beradik seibu sebapa. Kena bezakan tu. Mana satu adik-beradik seibu, mana satu adik-beradik seibu sebapa. Baik, dalam pusaka musyarakah ni berlaku apabila adik-beradik seibu sebapa tidak dapat bahagian. Tak ada dapat bahagian. Sedangkan pada asalnya adik-beradik seibu ni dia dapat 1/3, manakala adik-beradik seibu sebapa akan dapat asobah. Tapi berlaku kerana setelah ahli furud, kita dah belajar dulu dalam selesaikan masalah faraid ni, kita kena bagi bahagian untuk ahli furud dulu. Jadi setelah ahli furud ambil bahagian dia untuk asobah tadi, iaitu adik-beradik seibu sebapa, bahagian dia dah habis. Harta tu dah dibahagikan, dah tak ada lagi yang tinggal. Maka ketika ni terjadinya pusaka musyarakah, iaitu adik-beradik seibu ni kena berkongsi bahagian dia dengan adik-beradik seibu sebapa. Baik, itu pengertian bahasa dan juga syarak bagi pusaka musyarakah. Seterusnya, kita akan lihat asal berlaku pusaka musyarakah. Asal berlaku pusaka musyarakah. Baik, pusaka musyarakah berlaku pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah yang kedua. Apabila si mati meninggalkan 2 orang atau lebih adik-beradik seibu bersama adik-beradik seibu sebapa, setelah dibahagikan kepada semua ahli furud, tiada lagi yang tinggal untuk adik-beradik seibu sebapa yang mendapat asobah. Oleh itu, Khalifah Sayyidina Umar telah berijtihad agar adik-beradik seibu dengan adik-beradik seibu sebapa berkongsi bahagian furud sulus, iaitu 1/3. Baik, jadi di sini dibagi tahu pusaka musyarakah ni berlaku di zaman Sayyidina Umar. Bukan berlaku di zaman Nabi SAW. Ingat berlaku di zaman Sayyidina Umar. Jadi ada satu kematian di zaman Sayyidina Umar, dan setelah dibahagikan ataupun difaraidkan harta, golongan asobah, iaitu adik-beradik seibu sebapa ni tak dapat bahagian dia. Kerana apa? Kerana dah dihabiskan oleh waris-waris furud yang lain. Jadi ketika tu kita pun tahu bahawa yang lebih layak ataupun yang lebih dekat dengan si mati ialah adik-beradik seibu sebapa. Jadi bila tak dapat, Sayyidina Umar berijtihad dan buat satu hukum, keluarkan hukum bahawa bahagian adik-beradik seibu ni tadi perlulah dikongsikan dengan adik-beradik seibu sebapa. Kena dikongsikan, iaitu 1/3. Itu asal berlaku pusaka musyarakah. Baik, seterusnya kita akan lihat rukun pusaka musyarakah. Rukun pusaka musyarakah. Baik, rukun pusaka musyarakah hanya berlaku pada satu keadaan ataupun masalah, iaitu apabila si mati meninggalkan 4 orang waris. 4 orang waris ni. Jadi kalau ada 4 orang waris ni si mati tinggalkan, maka akan jadi pusaka musyarakah. Dia punya bahagian akan berubah. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu si mati tinggalkan suami yang pertama. Kemudian ibu atau nenek, salah seorang lah yang dapat. Kemudian 2 orang atau lebih adik-beradik seibu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan yang keempat, seorang
atau lebih adik-beradik lelaki seibu sebapa bersama adik-beradik perempuan seibu sebapa. Jadi kena ingat, pusaka musyarakah ni hanya berlaku kepada dua waris sahaja, iaitu yang sebelah kiri awak ni. Adik-beradik seibu sebapa dan juga adik-beradik seibu saja. Suami dan juga ibu ataupun nenek ni, ini diorang punya bahagian tak akan berubah. Suami tetap akan dapat 1/2 daripada harta si mati, manakala ibu dia akan dapat 1/6. Cuma dua golongan waris ni je akan berkongsi bahagian masing-masing. Dua-dua ni akan berkongsi bahagian 1/3. 1/3 daripada harta si mati tadi akan dikongsi oleh dua waris ni. Okey. Kemudian seterusnya kita akan lihat pula nama-nama lain bagi pusaka musyarakah. Nama-nama lain bagi pusaka musyarakah. Baik, yang pertama, pusaka musyarakah, nama lain dia ataupun memang nama dia asal dia ialah memang pusaka musyarakah yang bermaksud berkongsi. Itu nama yang memang ditulis dalam kitab lah. Kemudian pusaka musyarakah juga dikenali sebagai pusaka himariyah. Pusaka himariyah. Apa maksud pusaka himariyah? Dan kenapa dinamakannya? Kerana diandaikan seperti khimar. Khimar tu apa? Keldai. Ibu mereka adalah sama. Jadi disebabkan itulah dinamakan pusaka musyarakah. Kemudian seterusnya, nama lain bagi pusaka musyarakah ialah pusaka hijariyah ataupun yamiyah, iaitu batu yang dicampakkan ke laut. Kerana diandaikan bapa mereka seperti batu yang dicampakkan ke laut. Ini nama lain dan juga sebab dinamakan pusaka musyarakah. Dan seterusnya, nama lain bagi pusaka musyarakah yang terakhir ialah pusaka minbariyah. Pusaka minbariyah. Kenapa pusaka minbariyah? Kerana Khalifah Umar semasa dia isytiharkan tentang pusaka musyarakah ni, beliau berada di atas mimbar masjid. Mimbar tu tempat yang khatib bagi khutbah. Itu mimbar. Jadi ketika dia buat pengumuman ni, Saidina Umar buat di dalam masjid dan berada di atas mimbar. Jadi sebab itulah nama lain bagi pusaka musyarakah digelar sebagai pusaka minbariyah. Baik, setakat itu sahaja untuk hari ini. Dalam video yang akan datang, saya akan terangkan pada awak bagaimana cara dan juga penyelesaian dan juga cara untuk mencari sah masalah bagi pusaka musyarakah ni. Baik, setakat itu sahaja untuk hari ini. Anak-anak nanti boleh semak video yang sebelum ni berkaitan dengan pusaka-pusaka yang telah kita pelajari. Di bawah ni saya ada sediakan link. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.